Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 6. Kita berjumpa lagi bagi sesi PDPR pada minggu ini. Apa khabar murid-murid tahun 6? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan sehat dan baik. Baiklah murid-murid, pada hari ini bagi subjek matematik kita masih lagi melihat kepada topik yang ke-11 iaitu pengurusan data. Baiklah murid-murid, fokus kita pada hari ini bagi standard kandungan kita akan melihat 11.1 data, standard pembelajaran 11.12 iaitu menyelesaikan masalah harian yang melibatkan mod, median, min dan julat serta piktograf, carta palang dan carta pai bagi sekumpulan data. Manakala objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menyelesaikan masalah harian melibatkan pengurusan data dengan betul menggunakan pelbagai strategi. Jadi, pada hari ini kita masih lagi melihat kepada kemahiran menyelesaikan masalah harian melibatkan pengurusan data. Baiklah murid-murid, kita terus kepada masalah harian yang pertama. Jadi kita baca seimbas lalu terlebih dahulu soalan yang diberikan. Min bagi 7 nombor ialah 12. A. Hitung jumlah bagi 7 nombor itu. B. 4 nombor berjumlah 30 dikeluarkan. Hitung min bagi 3 nombor yang tinggal. Jadi sekarang kita akan baca buat kali yang kedua sambil menggariskan dan mengeluarkan maklumat penting. Min bagi 7 nombor ialah 12. Jadi masalah harian yang pertama ini sedikit berbeza berbanding masalah harian yang telah kita pelajari sebelum ini. Soalan ini dia telah memberikan min bagi 7 nombor ialah 12. Apabila disebut min, maka kita terus keluarkan rumus jum balik makan. Jadi sekarang kita akan cuba masukkan maklumat yang diberikan ke dalam rumus jum balik makan. Jadi di sini disebut min bagi 7 nombor ialah 12. Jadi 12 ini apa? 12 ini merujuk kepada min. Min bagi 7 nombor ialah 12. Jadi kita masukkan min bersamaan dengan 12. Maksudnya soalan ini dia telah beri min kepada kita. Sekarang 7 nombor. Jadi ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada bilangan data. Jadi bilangan data ada 7. Itu maksudnya soalan ini. Maklumat yang diberikan. Min bagi 7 nombor ialah 12. Maksudnya terdapat 7 nombor. Bilangan datanya ada 7. Jadi sekarang kita akan lihat kepada soalan A terlebih dahulu. Hitung jumlah bagi 7 nombor itu. Jadi maksudnya sekarang kita kena cari J, iaitu jumlah data. Jadi kita akan selesaikan mengikut rumus yang kita perolehi daripada rumus jum balik makan ini. Jadi sekarang kita kena cari J. Jadi J kita keluarkan jumlah sama dengan. Jadi sekarang bilangan data dan min bersebelahan. Kalau bersebelahan maksudnya kita guna operasi darab, bukan per. Kalau per atas dan bawah, ada garisan tengah, ini per. Kalau dia bersebelahan seperti ini, kita guna darab. Tolong ingat
Kalau dia bersebelahan, kita darab. Jadi, bilangan data darab min. Sama dengan, jadi kita masukkan maklumat 7 darab 12 sama dengan berapa? Bolehkah murid-murid mencongak? Ya, betul. Sama dengan 84. Jadi, jawapannya adalah 84. Jumlah bagi 7 nombor itu ialah 84. Apa maksudnya jawapan ini? Murid-murid kena faham. Maksudnya 7 nombor itu kalau ditambah akan bersamaan dengan 84. Contohnya nombor pertama tambah nombor yang kedua, tambah nombor yang ketiga, tambah nombor yang keempat, tambah nombor yang kelima, tambah nombor yang keenam, dan tambah nombor yang ketujuh, maka jumlahnya akan 84. Tapi adakah murid-murid tahu nombor pertama itu nombor apa? Tidak tahu. Nombor kedua? Tidak tahu. Tidak dinyatakan. Kita hanya perlu cari jumlah ketujuh nombor itu bersamaan dengan 84. Jadi sekarang kita lihat kepada soalan B. 4 nombor berjumlah 30 dikeluarkan. Maksudnya daripada 7 nombor tadi, soalan B ini masih berkenaan dengan soalan ini ya. Sebab B itu masih di bawah soalan min bagi 7 nombor ialah 12. Dia masih di bawah soalan yang sama. Jadi 4 nombor berjumlah 30 dikeluarkan. Maksudnya daripada 7 nombor tadi, ada 4 nombor dikeluarkan. Maksudnya dibuang. Contohnya dibuang, dikeluarkan daripada kumpulan 7 nombor tadi. Jadi 4 nombor itu jumlahnya bersamaan dengan 30. Cikgu harap murid-murid faham. 4 nombor tadi apabila dikeluarkan jumlahnya bersamaan dengan 30. Jadi sekarang soalan minta hitung min bagi 3 nombor yang tinggal. Maksudnya sekarang kita kena cari min yang baru. Kita kena cari min yang baru. Kerana min yang diberi tadi adalah untuk 7 nombor. Jadi sekarang kita kena kira yang baru. Min bagi 3 nombor yang tinggal. Kerana apa? Kerana 4 nombor tadi sudah dikeluarkan. Jadi kita kena cari min yang baru untuk kumpulan 3 nombor ini sahaja. Jadi macam mana kita nak selesaikan? Jadi ingat soalan minta kita cari min 3 nombor. Bukannya kita nak cari 7 nombor. 7 nombor memang sudah diberi. Jadi sekarang kita kena cari min yang baru, iaitu min untuk 3 nombor sahaja. Jadi jangan risau. Kita keluarkan rumus terlebih dahulu kerana kita perlu cari min. Jadi kita masih lagi menggunakan rumus jum balik makan. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat? Kita mencari min. Jadi kita akan tutup min terlebih dahulu. Min untuk berapa nombor yang kita kena cari? Untuk 3 nombor. Jadi bilangan nombor yang tinggal adalah 3 sahaja, bukan lagi 7. Kalau tadi 7, tinggal 3. Kenapa tinggal 3? Sebab 4 nombor sudah dikeluarkan. Jadi kita tinggal 3 data saja, 3 nombor yang tinggal. Jadi sekarang apa maklumat yang kita kurang? Kita kurang jumlah. Kita tak tahu jumlah untuk 3 nombor ini berapa kan? Jadi yang diberi hanya untuk 4 nombor. Kita nak guna jumlah 3 nombor. Kenapa? Kerana data yang kita cari bilangannya untuk 3. Jadi jumlahnya mesti untuk 3 juga. Jadi sekarang kita kena cari jumlah untuk 3 nombor berapa. Jadi macam mana kita nak cari? Kita gunalah maklumat ini tadi. Kita tahu 4 nombor, jumlah 4 nombor bersamaan dengan 30. Jadi kalau bakinya tinggal berapa? Kita kena guna balik jawapan pada soalan A. Pada soalan A tadi,
jumlah untuk 7 nombor bersamaan dengan 84 untuk 7 nombor. Jadi 84. Jadi jumlah 7 nombor kita tahu bersamaan dengan 84. Jadi kita akan ambil 84. Macam mana kita nak cari yang tinggal? Kita tolak dengan jumlah untuk 4 nombor ini tadi. Kita tolak 84 tolak 30. Jadi bakinya adalah 54. Jadi 54 ini adalah untuk jumlah 3 nombor tadi. Jadi kita terus masukkan ke dalam rumus untuk jumlah data 54. Datang dari mana 54? Datang daripada kita tolak jumlah 7 nombor, kita tolak dengan jumlah 4 nombor. Jadi bakinya inilah untuk 3 nombor. Faham? Jadi sekarang jumlahnya adalah 54. Jadi J sudah ada maklumat, B sudah ada maklumat, dan kita cari min. Jadi sekarang kita boleh keluarkan rumus. Min sama dengan 54. Jadi cikgu terus masukkan per 3. Di sini kita guna per kerana dia atas dengan bawah. Dia bukan sebelah-sebelah seperti ini tadi. Kalau yang ini tadi dia sebelah-sebelah maklumat dia. Jadi kita kena guna darab. Kalau yang ini atas dan bawah, jadi kita guna per. Jadi kita selesaikan. Jadi apabila diselesaikan, maka jawapan yang kita dapat ialah 18. Jadi cikgu harapkan murid-murid faham bagaimana untuk menyelesaikan masalah harian yang pertama ini. Yang menunjukkan ajar 1 ialah piktograf yang menunjukkan bilangan bungkusan nasi lemak yang dijual oleh Mak Limah dalam masa 3 hari. Jadi di sini diberikan piktograf, maka kita akan lihat kepada piktograf ini terlebih dahulu. Jadi di sini kita dapat lihat piktograf. Dan ingat, kalau piktograf maka yang perlu kita tengok adalah pada bahagian petunjuk. Pastikan kamu lihat kepada bahagian petunjuk. Dan bilangan hari Rabu tidak ditunjukkan. Jadi di sini hari Rabu tidak ditunjukkan. Maka sebelum kita menjawab soalan A, kita akan cari dulu bilangan nasi lemak bagi Isnin dan Selasa. Jadi macam mana kita nak kira? Kita lihat kepada petunjuk. Jadi satu peta ini mewakili 10 bungkusan nasi lemak. Jadi sekarang kita akan kira untuk hari Isnin terlebih dahulu. Kita akan cari berapa bilangan bungkusan nasi lemak yang dijual pada hari Isnin. Jadi satu peta ini mewakili 10. Jadi yang ini pun 10. Dan di sini berhati-hati. Lihat kepada saiz peta ini. Adakah peta ini sama besar dengan peta yang 10 ini tadi? Tidak kan? Dia tidak sama besar. Dia adalah setengah daripada peta yang 10 ini. Saiznya adalah setengah. Jadi kalau setengah, maka yang peta ini berapa nilainya? Kita kena cari setengah daripada 10 bersamaan dengan 5. Kerana 5 tambah 5 kita akan dapat 10. Jadi setengah daripada 10 adalah 5. Jadi yang kecil ini sebenarnya setengah, bukannya 10. Jadi ini bersamaan dengan 5 bungkusan. Jadi kena berhati-hati, pastikan saiz setiap peta itu adalah sama. Adalah sama dengan petunjuk yang diberi. Kalau tidak sama, maksudnya kamu kena cari. Jadi sekarang berapakah jumlah yang dijual pada hari Isnin? Jadi 10, 20, 30, 40. 40 tambah 5, maka kita akan dapat 45 bungkus. Pastikan murid-murid
tulis unit dengan betul. Di sini 45 bungkus. Bukannya orang, bukannya biji, bungkus. Jadi dari mana kita nak tahu menggunakan biji kah, bungkus kah? Kita lihat balik kepada petunjuk tadi. Dia kata mewakili 10 bungkusan. Jadi kita menggunakan unit bungkus ataupun bungkusan pun boleh, 45 bungkusan. Okey, sekarang kita cari pada hari Selasa. Kita lihat, jadi petak ini sama besar dengan petak yang lain, maka ini bersamaan dengan 10, 10, 10, 10 dan ini juga 10 kerana petaknya sama besar dengan petak yang diberikan di dalam petunjuk. Jadi kita kira 10, 20, 30, 40, 50. Jadi bersamaan dengan 50 bungkus atau 50 bungkusan. Jadi hari Rabu, adakah Mak Limah tidak berjual pada hari Rabu? Tidak buka kedai? Bukan. Hari Rabu tidak diberikan, tetapi Mak Limah ada menjual nasi lemak pada hari Rabu, cuma tidak ditunjukkan dalam jadual ini. Jadi kita kena carilah maksudnya selepas ini. Jadi kita lihat terus kepada soalan A. Jadi soalan A agak panjang, jadi kita lihat ayat demi ayat. Dari sini hingga sini ayat yang pertama. Bilangan bungkusan nasi lemak yang dijual pada hari Rabu. Jadi ayat ini dia sebut hari Rabu. Maksudnya ini adalah petunjuk atau clue untuk kita cari hari Rabu. Jadi kita lihat kepada ayat selepas itu. Hari Rabu adalah 2/5 daripada bilangan bungkusan nasi lemak yang dijual pada hari Selasa. Jadi 2/5 daripada bilangan nasi lemak pada hari Selasa. Jadi kita terus keluarkan maklumat ini. Rabu ialah 2/5. Jadi daripada maksudnya darab. Di sini maksudnya darab kerana depan ini adalah pecahan. Jadi perkataan daripada selepas pecahan adalah darab. Jadi 2/5 darab bilangan bungkusan nasi lemak dijual pada hari Selasa. Jadi hari Selasa tadi berapa? 50 bungkus. Jadi kita terus darab 50 bungkus. Maksudnya ini adalah ayat matematik untuk kita cari hari Rabu. Bilangan nasi lemak yang dijual pada hari Rabu. Jadi kita lihat kepada ayat seterusnya. Ayat seterusnya bermula dari sini hingga sini. Berapakah bilangan simbol petak yang perlu dilukis untuk mewakili bilangan bungkusan nasi lemak yang dijual pada hari Rabu? Maksudnya soalan minta kita lukis. Kena jawab ikut soalan, kehendak soalan. Jadi soalan minta kita lukis. Apa yang nak dilukis? Kita perlu lukis berapa simbol petak bagi mewakili hari Rabu. Jadi sebelum kita boleh menjawab soalan ini, kita kena cari dulu berapa bilangan nasi lemak yang dijual pada hari Rabu. Jadi kita akan selesaikan menggunakan ayat matematik ini, clue ini tadi. Jadi kita cari dulu hari Rabu ada berapa nasi lemak yang dijual. Jadi soalan minta kita lukis. Jadi ini adalah kehendak soalannya. Jadi sekarang kita akan selesaikan ayat matematik. 2/5 darab 50 bungkus sama dengan. Jadi kita akan selesaikan seperti biasa, bawah bahagi dan atas darab. Jadi terpulang kepada murid, sama ada nak guna darab dulu pun boleh, nak bahagi pun boleh. Mana-mana yang kamu rasa sesuai. Jadi jawapannya bersamaan dengan 20 bungkus. Jadi 20 bungkus ini adalah untuk hari Rabu. Jadi kita letakkan di jadual bersamaan dengan 20 bungkus. Kita tak boleh terus lukis kerana kita kena lukis mewakili. Petak tadi mewakili 10 bungkus. Jadi kalau ada 20 bungkus,
Maksudnya berapa petak yang kita kena lukis? Berapa gambar petak yang kita kena lukis? Adakah kita kena lukis 20 petak? Jadi kena lihat semula petunjuk ini tadi. Jadi petunjuk ini kata satu petak ini mewakili 10 bungkusan nasi lemak. Jadi pada hari Rabu, Mak Limah menjual 20 bungkus. Jadi kalau 20 bungkus, maksudnya kita kena lukis berapa petak? Kita kena lukis petak pertama ini baru 10. Dan kita kena lukis lagi satu lagi petak yang kedua ini bersamaan dengan 10 juga. Maksudnya sekarang kita sudah ada 20. Maksudnya kita kena lukis 2 petak. Nanti dalam latihan yang cikgu akan berikan, kamu akan melukis juga. Jadi pastikan kamu lukis dengan kemas dan lukis ikut saiz yang diberikan. Kalau saiz petunjuk ini besar inilah kamu kena lukis juga. Pastikan kamu lukis dengan kemas. Pakai pembaris, lukis dengan kemas. Tak perlu diwarna. Cikgu guna warna kuning untuk memudahkan kamu melihat. Itu jawapannya. Tapi kalau kamu lukis nanti tak perlu warna. Matematik ni tak ada mewarna-mewarna. Matematik hanya ada melukis sahaja dan melorek. Jadi tak perlu lorek, tak perlu warna. Kamu hanya lukis sahaja. Jadi cikgu harap kamu faham bagaimana untuk menentukan bilangan simbol yang perlu dilukis. Kalau ada 20 bungkus, bukan maksudnya kamu lukis 20 simbol. Tidak, kamu kena tengok balik petunjuk. Satu simbol mewakili 10 bungkus. Jadi kamu hanya perlu melukis 2 simbol petak sahaja, sudah mewakili 20 bungkus. Baiklah murid-murid, sekarang kita teruskan dengan soalan B. Jadi soalan B hanya ada satu ayat. Kalau satu ayat maksudnya terus kepada kehendak soalan. Jadi soalan minta hitung min bilangan bungkusan yang dijual oleh Mak Limah dalam satu hari. Jadi kita nak cari min berapa yang berjaya secara puratanya. Min dalam satu hari itu berapa banyak nasi lemak yang berjaya dijual oleh Mak Limah? Min. Jadi kalau sebut min, kita kena keluarkan rumus jom balik makan. Jadi sekarang kita akan masukkan maklumat ke dalam rumus ini. Jadi kita kena cari min, maka kita akan tutup min terlebih dahulu. Dan kita akan cari maklumat J dan B. J mesti ada maklumat, B mesti ada maklumat. Dia tak boleh sampai dua bahagian yang hilang. Dia hanya boleh satu saja yang kita tutup, yang kita cari. Jadi sekarang kita cari min, maka J kita kena cari, B kena cari. Jadi sekarang kita kena cari, kalau J maksudnya jumlah data. Jadi kita tambahkan ke semua nasi lemak tadi. Jadi 45 tambah 50 tambah 20. Jadi kita tambah semua bungkusan nasi lemak Isnin, Selasa dan Rabu. Kemudian bilangan data, ada berapa data yang kita tambah tadi? Ada 3 kerana ada 3 hari. Jadi bilangan datanya adalah 3. Jadi sekarang kita cari min sama dengan 45 tambah 50 tambah 20. Baiklah murid-murid, di sini cikgu ingin tekankan apabila cikgu menyemak latihan murid-murid tahun 6 pada minggu yang lalu, cikgu dapati terdapat beberapa orang murid yang menggunakan tanda koma. Dia meletakkan tanda koma untuk menggantikan simbol tambah ini. Dia tidak menulis simbol tambah. Dia menggunakan tanda koma. Jadi tolong melangkah itu adalah salah. Kita tidak menggunakan tanda koma. Kita bukannya menyenaraikan data. Kita mencari jumlah. Jadi ini adalah jumlah. Kalau jumlah kita kena guna simbol tambah. Jadi pastikan kamu guna simbol tambah. Kemudian per 3. Sama dengan, jadi kita tambah 45 tambah 50 tambah 20, maka kita akan dapat 115 per 3
Pastikan kamu ada bahagi dengan 3. Mesti ada per 3, dan di sini pun ada per 3. Kenapa kita salin semula? Sebab kita belum gunakan per 3 ini. Kita belum selesaikan. Maksudnya kita baru selesaikan yang di atas. Jadi di atas ini 115. Per 3 ini kita salin semula. Sama dengan, jadi kita bahagi, maka kita akan dapat 38,33. Kita akan bundar. Jadi selalunya kita akan bundar yang dinilai per 10 ini, yang berhampiran dengan titik perpuluhan, yang berhampiran dengan perpuluhan. Jadi 3 ini kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, maka kita tak akan beri 1 kepada 8. Jadi kekal kepada 38 sahaja. Jadi jawapannya 38 bungkus. Pastikan unit ini kamu tulis dengan betul. Bukannya 38 hari, bukannya 38 orang, bukannya 38 keping. Bungkus. Tengok balik kepada unit yang diberikan atau digunakan dalam soalan ini. Baiklah murid-murid, sekarang adalah masa untuk mencuba. Jadi apa yang murid-murid perlu buat, selepas murid-murid memahami setiap contoh yang diberikan sebelum ini, masalah harian pertama dengan masalah harian yang kedua sebentar tadi. Setelah faham, barulah murid menjawab soalan pada buku aktiviti matematik kertas 2, muka surat 34 dan 35. Murid hanya perlu menjawab soalan 1, 2, dan 3 sahaja. 3 soalan ini, tolong tunjukkan langkah kerja dengan kemas. Pastikan kamu jawab, tulis dengan kemas. Kalau salah, padam dengan kemas. Kemudian ambil gambar dengan jelas dan hantar kepada cikgu untuk cikgu semak. Jadi sekiranya terdapat sebarang masalah atau persoalan, jangan malu untuk bertanya dengan cikgu, jangan malu untuk telefon cikgu atau WhatsApp cikgu. Cikgu akan beri bimbingan kepada kamu. Jadi setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Terima kasih.